Pelajaran 7. Setiap orang ialah pemimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang ke channel YouTube saya, Zahid Syekh, channel pendidikan anda. Jadi, jangan lupa untuk subscribe, tekan button loceng untuk dapatkan update di channel ini dan like video-video yang disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bersama saya, Ustaz Muhammad Zahid bin Zulkifli, Guru Cemerlang Pendidikan Islam, dalam perkongsian berkenaan pelajaran 7 yang bertajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin. Jom. Baiklah, diminta kepada semua pelajar untuk membuka buku teks atau buku teks digital pada muka surat 56. Kita akan sama-sama membaca hadis di bawah tajuk Setiap Orang Ialah Pemimpin beserta terjemahannya. An Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul kullukum ra'in, setiap kamu ialah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu bertanggungjawab atas kepimpinannya. Al-imamun ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, imam itu ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. War-rajulu ra'in fi ahlihi wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu ialah pemimpin dalam keluarganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa mas'ulatun an ra'iyatiha, dan perempuan itu ialah pemimpin dalam rumah tangganya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wal khadimu ra'in fi mali sayyidihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan pekerja itu ialah pemimpin bagi harta majikannya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Qala wa hasibtu an qad qala, dia berkata, aku menyangka bahawa sesungguhnya baginda juga bersabda, war-rajulu ra'in fi mali abihi wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan lelaki itu ialah pemimpin bagi harta benda ayahnya dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Wa kullukum ra'in wa mas'ulun an ra'iyatihi, dan kamu semua ialah pemimpin dan bertanggungjawab atas kepimpinannya. Seterusnya, pada muka surat 58 buku teks, berdasarkan hadis yang telah dibacakan tadi, terdapat tanggungjawab bagi setiap individu, iaitu yang pertama pemimpin, yang kedua suami, yang ketiga isteri, yang keempat pekerja, dan yang kelima anak. Kita akan tengok satu persatu. Baik, tanggungjawab setiap individu. Yang pertama iaitu tanggungjawab pemimpin. Tanggungjawab pemimpin yang pertama ialah berlaku adil dan menghapuskan kezaliman. Yang kedua, menegakkan syariat Islam. Yang ketiga, menyusun sistem pentadbiran yang cekap dan amanah. Yang keempat, menyediakan infrastruktur yang lengkap. Dan yang kelima, bersikap toleransi terhadap orang bawahan. Baik, tanggungjawab suami. Yang pertama, memberikan nafkah kepada anggota keluarga. Tanggungjawab yang kedua, memberikan didikan agama kepada isteri dan anak-anak. Tanggungjawab yang ketiga, memberikan perlindungan dan menjaga keselamatan anggota keluarga. Dan tanggungjawab suami yang keempat, melayan dan bergaul dengan isteri dan anak-anak dengan baik. Tanggungjawab isteri ada 4. Yang pertama, mentaati suami dan menunaikan haknya. Yang kedua, menjaga maruah diri suami dan keluarga.
Yang ketiga, memelihara dan mendidik anak-anak. Dan yang keempat, menguruskan rumah tangga. Tanggungjawab pekerja. Yang pertama, mengikut arahan ketua. Yang kedua, bekerja dengan penuh integriti. Yang ketiga, bekerja mengikut prosedur yang telah ditetapkan. Dan yang keempat, melaksanakan tugas dengan sempurnanya. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW bersabda, yang bermaksud, wajib atas seorang Muslim mendengar dan mentaati perkara yang dia suka atau benci jika tidak disuruh melakukan maksiat. Jika disuruh melakukan maksiat, maka tidak wajib dengar dan tidak wajib taat. Muttafaqun alaih. Baiklah, seterusnya pada muka surat 60 buku teks. Okey, tanggungjawab anak. Yang pertama, berbakti kepada ibu bapa sewaktu mereka masih hidup atau telah meninggal dunia. Yang kedua, sentiasa mendoakan mereka. Yang ketiga, sentiasa membantu mereka dengan sebaik-baiknya. Dan yang keempat, sentiasa berbuat baik dengan ibu bapa dan menyambung silaturahim dengan rakan-rakan mereka. Antara nasihat Luqmanul Hakim kepada anaknya dalam surah Luqman ayat 12 hingga 19. Yang pertama, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berbuat baik kepada kedua-dua ibu bapa. Yang ketiga, sentiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan menghargai kedua-dua ibu bapa. Yang keempat, setiap perbuatan baik atau jahat akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, dirikan solat. Yang keenam, laksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar. Yang ketujuh, bersabar atas segala musibah. Yang ke-8, menjauhi sikap sombong. Dan yang terakhir, yang ke-9, elokkan percakapan. Baiklah, seterusnya pada muka surat 61 buku teks, pengajaran hadis yang telah dipelajari. Apakah pengajaran hadis yang telah dipelajari? Sebagai umat Islam, yang pertama, kita hendaklah menyedari bahawa setiap individu berperanan sebagai pemimpin yang akan dipertanggungjawab di akhirat kelak. Pengajaran yang kedua, kita hendaklah menjalankan tanggungjawab terhadap orang yang dipimpin dengan adilnya dan amanah. Pengajaran yang ketiga, kita hendaklah memelihara dan melindungi anggota keluarga agar selamat di dunia dan di akhirat. Pengajaran yang keempat, kita hendaklah bertanggungjawab terhadap segala urusan keluarga dan rumah tangga agar kekal harmoni. Pengajaran yang kelima, kita hendaklah sentiasa bersikap amanah dalam pekerjaan supaya rezeki diberkati. Pengajaran yang keenam, kita hendaklah berbakti kepada ibu bapa semasa mereka hidup atau setelah meninggal dunia kerana jasa mereka tidak terbalas. Pengajaran hadis yang terakhir, yang ketujuh, kita hendaklah mencontohi sunnah Rasulullah SAW dalam segala aspek kepimpinan kerana baginda ialah contoh ikutan yang terbaik. Jadi, marilah kita bersama-sama melaksanakan tanggungjawab dalam kepimpinan dengan sebaik-baiknya, insya-Allah.